Jadi untuk itu saya nak menerangkan dan menyatakan bahawa kami yang mewakili Pakatan Rakyat dan saya sendiri menerajui kerajaan Pakatan Rakyat di Perak ini sepanjang 10 bulan yang lepas, kami mahu membentuk satu persepsi politik baru, bukan hanya di negeri Perak ini tapi di seluruh Malaysia. Apa yang kita lihat di Perak ini adalah satu simbol Malaysia. Komposisi kaum di Perak ini dan juga dari segi latar belakang Perak ini boleh dikatakan dia merupakan mini Malaysia. Jadi untuk itu bila kerajaan Pakatan Rakyat yang diterajui oleh PAS ini berjaya menyatupadukan rakyat dan kemudian dapat melahirkan suatu iltizam yang baru dari segi saling hormat menghormati di antara satu kaum dengan satu kaum, satu bangsa dengan puak-puak yang lain di Perak ini, maka ini amat dicemburui oleh UMNO. Selama 50 tahun UMNO mengurus takbir negeri Perak Darul Ridwan. Mereka tidak dapat menghasilkan satu bentuk pengurusan, satu bentuk pentadbiran negeri yang mana setiap kaum itu mereka saling hormat menghormati. Kenapa PAS berkemampuan dan saya tidak mengalami masalah sepanjang 11 bulan yang lepas bagi menyatupadukan kaum di negeri Perak ini, dan mereka saling hormat menghormati yang kita lihat dalam setiap aktiviti negeri dan setiap function yang kita buat, majlis-majlis akan dihadiri oleh semua kaum. Kenapa mereka menyokong Pakatan Rakyat? Oleh kerana prinsip sejagat ataupun prinsip keislaman yang kita utarakan. Jadi lima prinsip yang kami jadikan sebagai teras pentadbiran negeri Perak bawah Pakatan Rakyat itu keadilan, amanah, prinsip ketelusan, keterbukaan dan prinsip kewibawaan. Maknanya pimpinan Pakatan Rakyat ini wibawa sampailah kepada prinsip kebajikan. Kelima-lima prinsip ini boleh diterima oleh seluruh manusia, termasuk DAP, keadilan, kaum India, kaum Cina, kaum Nasrani, kaum Yahudi dan juga kita kaum Islam. Jadi sebab itulah hari ini kami berkeupayaan mengurus takbir negeri ini dan mendapat penghormatan daripada rakyat semata-mata kita menggunakan kaedah-kaedah yang telah diterokai oleh pejuang-pejuang Islam termasuk para anbiya. Jadi untuk itu, apa yang kami nak fikirkan hari ini, kalau sekiranya pengurusan negeri Perak ini berjaya melahirkan satu situasi yang mana rakyat boleh menerima perjalanan kerajaan alternatif ini, maka ianya akan merupakan sampel untuk kita mengurus takbirkan negara Malaysia. Ini yang cukup menghantui UMNO Barisan Nasional. Jadi untuk itu alaf baru ini adalah alaf yang mana masyarakat Malaysia tidak mahu lagi kerajaan yang berpaksikan kepada rasuah, tidak mahu lagi melihat kerajaan yang ada unsur-unsur kroni, kerajaan yang tidak wibawa, kerajaan yang tidak mementingkan rakyat, kerajaan yang hanya mementingkan diri mereka sendiri. Semuanya ini adalah sifat-sifat negatif yang telah pun ditinggalkan oleh rakyat dan mereka mahu melangkah ke alaf baru, melihat kerajaan yang ada adalah kerajaan yang penuh toleransi, yang mesra rakyat, yang mesra perniagaan, yang sistem ekonominya berpandukan pada sistem ekonomi yang memberikan hak kepada semua rakyat, yang memberikan kebebasan untuk mereka ini bekerja dengan berpandukan kepada hukum-hukum dan undang-undang yang ada. Jadi dengan lain perkataan, kita mahu rakyat Malaysia masa akan datang ini sama-sama dengan semua pihak-pihak yang bertanggungjawab dan juga badan-badan perundangan supaya menghormati pengasingan suakuasa yang hari ini dicaturkan oleh UMNO sehingga dihuru-harakan. Tidak nampak perbezaan di antara kehakiman, tidak nampak perbezaan di antara legislatif, perundangan legislatif dan juga eksekutif. Apa yang berlaku pada 5 hari bulan di negeri Perak Darul Ridwan, rampasan kuasa itu menunjukkan bahawa sebenarnya itulah UMNO. Mereka telah mencampur adukkan eksekutif, boleh mengarahkan legislatif. Mereka telah mencampur adukkan legislatif dengan kehakiman sehingga kan mahkamah tinggi Ipoh dapat dikuasai oleh mereka yang menyebabkan rakyat hampir-hampir benci dan tidak percaya dengan institusi kehakiman lagi. Jadi untuk itu mereka mahu melihat ada pengasingan kuasa. Mereka juga mahu melihat bahawa falsafah lajur berperlembagaan dan demokrasi parliamentary demokrasi, mereka mahu melihat kaedah ini terbentuk dalam masyarakat. Oleh kerana kaedah ini memberikan suatu suasana yang mana rakyat boleh hidup dalam harmoni dan tidak berdendam antara satu sama lain. Tadi itulah yang kami nak tonjolkan di masa akan datang, supaya falsafah parliamentary demokrasi dan juga raja pembelagaan ini
menjadikan ianya sebagai teras dan falsafah perjalanan masyarakat itu sendiri. Jadi untuk itu campur aduk yang kita lihat hari ini menyebabkan berlakunya suasana yang tidak menentu dan juga kestabilan politik yang dapat persoalkan. Jadi untuk itulah pilihan raya di Bukit Gantang ini akan memberikan kesedaran kepada rakyat, dan seterusnya akan memberikan penerangan kepada rakyat bahawa inilah bentuk pilihan raya, inilah bentuk demokrasi, inilah bentuk kerajaan yang nak dipilih oleh rakyat, dan inilah bentuk pimpinan yang akan ditonjolkan oleh Pakatan Rakyat yang memberikan kebaikan kepada rakyat dan tidak mengambil kesempatan dan kepentingan untuk mereka sendiri. Jadi saya rasa dunia hari ini, kalau kita lihat dunia barat dan mana-mana pun, adalah dunia ke arah pimpinan ataupun ke arah kerajaan yang berteraskan kepada perundangan. Kita memang ada hari ini, kita hendakkan supaya bukan hanya disebut rukun negara itu berteraskan kedaulatan undang-undang ataupun berteraskan kepada kesusilaan dan juga ketaatan dan juga perlembagaan taat setia dan sebagainya. Tapi kita hendakkan supaya masyarakat hari ini adalah masyarakat yang akur dan patuh pada perundangan. Jadi bila kesemuanya patuh, maka senang kita menguruskan supaya masing-masingnya ada hak-hak mereka sendiri yang telah ditentukan oleh perlembagaan persekutuan. Itu sahaja kaedah yang kita gunakan. Untuk itu segala-gala perkara-perkara aktiviti selepasnya itu, downstream activity, termasuklah sama ada pelaburannya, sistem ekonominya, sistem perundangan, pendidikan, sosial, kekeluargaannya, berteraskan kepada falsafah yang telah kita tetapkan pada awal lagi. Jadi inilah yang menjadikan kami hari ini cukup dicemburui oleh Kerajaan Barisan Nasional, kerana mereka gagal mencapai apa yang kami capai dalam masa 10 bulan. Jadi saya lagi sekali merakamkan setinggi terima kasih kepada seluruh pimpinan Pakatan Rakyat, peringkat pusat dan peringkat negeri, yang cukup faham dan bertoleransi antara satu sama lain, dan kita hari ini berkemampuan meninggalkan politik perkauman. Kita meninggalkan politik kebangsaan atau politik kabilah ini, dan kita menuju kepada arah baru, elemen-elemen dan sentimen-sentimen baru dalam konteks pengurusan good governance, dalam konteks masyarakat madani, dalam konteks melahirkan masyarakat yang akur pada perlembagaan dan undang-undang. Ini akan menjadikan satu konsep ataupun satu pendekatan politik baru di Malaysia. Dan saya sungguh mengharapkan supaya pilihan raya 0P059 Bukit Gantang ini akan melahirkan hasil dan natijah yang saya nyatakan, dan mudah-mudahan PAS akan dapat memimpin bukan hanya 1 ataupun 3, 4 negeri, bahkan seluruh negara, insya-Allah. Jadi untuk itu saya sebagai calon akan sedaya upaya menggembeling tenaga dalam 10 ataupun 9 hari yang akan datang ini bagi memenangi hati rakyat Bukit Gantang, supaya mereka menyokong Pakatan Rakyat yang diterajui oleh calon daripada Parti Islam Malaysia. Jadi untuk itu saya rakamkan terima kasih kepada semua media-media, semua blogger-blogger yang telah memberikan sokongan kepada Pakatan Rakyat, khususnya Parti Islam Malaysia, dan menjayakan serta mendiseminasikan maklumat-maklumat di Bukit Gantang ini kepada pelosok-pelosok kampung. Akhir mereka juga akan membuat ketentuan untuk meninggalkan UMNO, Barisan Nasional, yang hari ini terbukti mereka juga mengalami krisis kepimpinan dan sebagainya. Jadi terima kasih di atas sokongan yang diberikan oleh TD PAS sendiri, dan saya sudahi dengan aqul qauli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa lisairil muslimin dan muslimat innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.